Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalihi wa 'adada kamalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Surah Thaha ayat 124. Yang bermaksud lebih kurang kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada mengingati kami akan hidupkan dia di muka bumi dalam keadaan sukar, dalam keadaan penuh kesah, dan kami akan himpunkan mereka pada hari akhirat di dalam keadaan buta mata. Barangnya tu bila ni tadi. Yang dihormati Tuan Imam Barisan Ali Jawatan Kuasa Masjid, pimpinan masyarakat, para alim ulama, terusnya hadirin sekalian, tetamu Allah dan maaf sekalian. Mudah-mudahan di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat serta kasih sayangnya, maka hingga ketika ini kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk terus hidup dan sehat. Satu nikmat yang tak boleh dinilaikan. Cuba tonton bayangkan kalau tonton hidup tapi sakit. Kaki tergantung dekat hospital, tiup masuk dekat hidung, wayak. Macam saya baru ni ke Greenwood, duduk dalam kereta pun tiup, duduk ada dalam lubang hidung. Duduk dalam kereta, punya nak berjalan juga, agak nak laku, Allah Alam, tapi sampai macam tu. Tapi kita hari ni Allah bagi hidup, sehat. Bukan sekadar hidup, sehat. Satu lagi pakej yang cukup besar yang kita terlepas pandang, iaitulah waras. Kalau hidup, sehat, gelong. You know gelong? Atau dalam bahasa yang gila, tak apa nak betul. Macam jiran saya tuan-tuan, isteri dia terlibat dalam kemalangan jalan raya lebih kurang dalam 3 tahun yang lepas. Koma lebih daripada sebulan. Tetapi selepas dia sedar, dah macam-macam rawatan tak boleh apa dah, bawa balik rumah tuan-tuan, jadi akhirnya pemikirannya. Dia tak gila, tapi fikiran dia terganggu. Selalu fikiran, selalu dia dengar dia meracau sorang-sorang dan sebagainya. Tapi kita hari ini alhamdulillah Allah bagi hidup, sehat, waras. Maka manfaatkanlah segala anugerah ini untuk kita pulun membanyakkan aset sebagai bekalan akhirat nanti. Ada di sini. Sebab tu dalam mukadimah tadi, tuan-tuan boleh rujuk, ada pen catat, tak ada pen, dalam ni telefon ada, tuan-tuan boleh rujuk. Balik buka tengok pada surah Thaha ayat 1, 2, 4. Ini ayat ini yang saya istilahkan sebagai amaran, peringatan, amaran dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kerajaan Malaysia. Ancaman daripada kerajaan Malaysia lah ni, kalau tak patuhi SOP lah ni, dia punya kompon apa? 1,000 ke 10,000? 1,000 kali yang pertama, 10,000 kali kedua. Lebih kurang itulah. Itu ancaman sebab kita tidak mematuhi SOP.
Tapi kalau tuan-tuan kena compound 10,000 boleh bayar tak? Halo? Boleh bayar, boleh minta derma kan. Takat compound 10,000 ni apa barang kata orang, betul tak? Ini ancaman daripada Allah. Allah kata apa? Barang siapa yang berpaling daripada ingat kami akan hidupkan dia di muka bumi dalam keadaan sukar, dalam keadaan keluh kesah. Siapa yang dimaksudkan dengan manusia yang berpaling daripada ingat Allah? Antara yang dibahaskan oleh ulama tafsir, antara manusia yang digolongkan manusia yang berpaling daripada ingat Allah, bila ada majlis ilmu, kelapangan ada, tapi dia saja tak main. Dia sibuk tu lain. Hari ni ada yang jenis kategori betul sibuk, ada hak jenis bobak sibuk. Lebih malam tuan-tuan boleh datang masjid, datang surau, sembahyang maghrib, ada kuliah tak libut. Lagi bagus pula, tak lagi nak masuk isyak, main pula, main buat apa? Hang balik-balik terus ha? Bukan marah, nasihat. Ni saya ni tahun 2021 ni kali pertama ni tazkirah kan. punya ni Selangor ni dah berapa lama dah start tazkirah ni. Saya pun Selangor juga. Baru lama kita berapa lama sembahyang waktu tak boleh, jemaat pun tak boleh. Lebih kurang 3-4 bulan lepas dia. Langsung sini sama kan? Sama, kita Selangor kan. Saya bukan Zimbabwe kan. Tapi kalau saya balik utara Pulau Pinang boleh pula. Tuan-tuan hadirin sekalian, baik tu tuan-tuan hadirin nak kena jaga baik. Tu tengah hari ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu ilmu. Ilmu ni sebenarnya saya dah bagi tahu dah di masjid ni, tapi takut biasalah manusia ni. Biasalah manusia sebagaimana Allah sebut, tadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Allah kata beri peringatan, sesungguhnya kerja kamu manusia hanya tukang beri peringatan. Sebab kita ni tuan-tuan kadang diingat selalu pun lupa. Mak nak keluar pergi mana pesan ni, saat lagi sidai baju. Tuan-tuan pernah dapat ada arahan daripada mak ayah itu. Saya masa kecil-kecil dulu macam tu lah. Dulu saya duduk kampung saya ni dibesarkan di Bagan Serai Perak. Kampung jenis parit layak. Jenis basuh kain bos semua. Mak nak pergi buat kerja, pergi bendang dulu. Biasa basuh tak ada nak jaga masa tu. Tak perah. Biar duduk mesin. Mak besar ni tak ada perah. Tidak. Balik mak tengok dulu kat situ. Tu pun mak dah pesan berapa kali. Hari nak cerita saya. Jadi kita ni kita walaupun dipesan berkali-kali, sifat manusia ni dia suka lupa dan pelupa. Tuan-tuan sekalian, manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Syam bin Manah ni, iaitu Nabi SAW, pada saya teramat menyayangi umatnya, mengatasi segalanya. Nabi ni punya sayang kat kita ni, kalau orang utara kata tak tahu nak habaq. Sayang nak mampus. Orang Kedah ni begitu kan, orang utara kan. Dia makan sedap. Amboi, hari ni siapa masuk ni punyalah sedap, gulai ni sedap nak mampus. Dia kena nak mampus kan. Lepas tu dia makan pakai pula tambah. Bini dia kata, amboi abang, hari ni banyaknya makan, cik tengok, banyak nak mampus. Gitu nak abang man. Lepas dah makan pula, kenyang, lepas kenyang mengantuk. Amboi dia kata, amboi mengantuk nak mampus. Nak mampus juga. Lain-lain sekali dia pun pergi cari bantai, tidur mampus. Dia mampus semua. Ni Nabi ni punya sayang kat kita ni. Sayang nak mampus. Sebab tu ketika hayat, Nabi SAW pernah bersabda seolah-olah Nabi macam angkat tangan berdoa. Nabi minta kepada Allah. Kata Nabi, Allah marhamu khulafai. Ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahku. Bila mendengar itu, sahabat bertanya, man khulafauka, siapakah khalifahmu? Maka Nabi jelaskan satu persatu. Yang pertama kata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di yuraddidu ahadisi wa sunnati wa yu'allimunasi samin ba'di. Ni Nabi. Nabi minta kepada Allah, kata Nabi, ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahku. Bila dengar macam itu, sahabat bertanya, man khulafauka, siapakah khalifahmu? Yang pertama kata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di, iaitulah orang yang hidup selepas aku. Alhamdulillah tuan-tuan, kita termasuk sebab kita ni hidup selepas Nabi.
Tapi kalau takat hidup selepas Nabi, bukan takat saya, bukan takat tuan-tuan, termasuk juga yang dulu. Yang bernama Robert Mugabe, Thaksin Shinawatra, yang bernama Lee Zijia, yang bernama M. Karamutu, dan ramai lagi. Sebab tu tak cukup, sebab tu Nabi letak 3. Yang pertama kata Nabi, orang yang hidup selepas itu. Yang kedua kata Nabi, yuradidu na'ahadisi wa sunnati. Yang kedua pada orang yang menghidup dan beramal akan sunnahku. Kita kat hidup selepas Nabi akan berlambak, berkenjah. Kalau orang utara kata berkenjah. You know berkenjah? Faham tak faham? Tak faham buka kamus. Bersepak-sepak. Tapi yang kedua ni orang yang menghidup dan beramal akan sunnahku. Tak cukup sekadar dia saja menghidup beramal akan sunnah. Yang ketiga kata Nabi, wa yu'allimunati samin ba'di, dan dia pula kena menyampaikan kepada manusia yang lain akan sunnah. Itu nak abang kongsi. Kalau ni istilah popular, kongsi rezeki. Zaman Covid ni, kalau kita tengok TV tu, tengok TV satu pagi, waktu pagi tuan tengok. Tuan buka Selamat Pagi Malaysia, macam-macam syarikat, macam-macam produk masuk, lah. Dia punya trademark ni apa? Kongsi rezeki. Ni saya pun nak kongsi dengan tuan-tuan ilmu. Yang saya yakin tuan-tuan kita semua mampu buat. Persoalan mahu atau tidak, itu persoalan. Bukan susah tuan-tuan. Baik. Nak cerita sunnah, kejap minum air dulu. Lama tak ceramah tuan-tuan, penat marah tak ada. Tahun ni 2020, 21 ni dah masuk bulan apa? Dah bulan 4 kan? Tahun lepas saya tazkirah dengan ceramah selepas raya haji. Kan raya puasa tahun lepas kita pun sama juga. Tak boleh buat apa tahun ni, alhamdulillah. Terima kasih kerana masih ada ruang untuk kita bertarawih, berbuka, walaupun tak boleh kat sini pun tak boleh ramai-ramai, boleh buffet. Tak kisahlah, janji boleh main masjid tu kira itu paling penting. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tahun lepas raya haji baru kita boleh rentas negeri. Masa itulah baru saya ada jemputan tazkirah dengan khutbah tu pun di utara. Lepas tu tak ada pencin terus. Anak-anak nak tanya kawan-kawan, dia tanya ustaz tak ada tazkirah apa nak tazkirah sama mana? Gitu apa tak minum yang mana? Tuan-tuan sekalian, sunnah ni terlampau banyak. Ada sunnah besar, ada sunnah kecil. Sunnah besar, sunnah kecil. Macam-macam tuan-tuan sunnah. Lepas makan jilat jari sunnah, nak pakai seluar duduk sunnah, nak masuk seluar kaki kanan sunnah, nak pakai kasut kaki kanan, nak buka kasut kaki kiri. Banyaklah sunnah, cerita banyak. Cumanya hal yang tu tak apa ni. Saya nak bagi tahu ni, saya tengok ni ramai tak buat ni, tak ada. Tapi tuan-tuan duduk dalam keadaan tenang ni. Apa yang saya nak baca ni, tuan-tuan, yang saya nak sebut ni, tuan-tuan tak buat dah ni. Tuan-tuan duduk dalam keadaan tenang, jangan memberontak, jangan hati ada rasa gundah gulana. Sebab benda sunnah ni ada yang wajib, ada yang sunat. Bila kata sunat, buat dapat pahala. Tak buat. Tak buat tak ada apa-apa. Tu masalah ni, orang ramai tak buat. Cuba kata yang sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Barulah ramai buat. Rugi yang saya nak bentang ni bukan sikit-sikit punya kerugian tentang benda ni. Baik. Tolong jaga masa 1:18 kan. Dia bunyi. Okey. Dah lama tak cerita dah, lupa dah. Hadis yang cukup pendek. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arab. Yang mana maksudnya kata Nabi bahwasanya serban itu mahkota orang Arab. Jadi tengah hari ini saya nak bentang satu sunnah yang saya yakin semua orang tahu. Tonton tak mau buat, tonton tak pakai, duduk tenang. Jangan memberontak. Ini benda tak wajib. Yang kita pun semua tahu. Cerita serban ni, sabit ni hadis Nabi kata serban ini mahkota orang Arab.
Serban ni mahkota orang Arab, istimewanya sunnah aku. Dan serban ini merupakan pakaian para malaikat. Syaitan tidak berserban. Serban ni pakaian para malaikat. Hebat serban. So tuan-tuan dan sekalian, saya pun macam tuan-tuan dulu. Saya pun dulu tuan-tuan, hidup, lepas hidup, membesar, lepas tu pergi sekolah agama Ustaz. Masa saya sekolah agama dulu, saya tak dapat tentang kelebihan serban ni. Walaupun pun sekolah agama. Tapi selepas pada itu, selepas pada sekolah agama, saya bekerja. Bila saya bekerja, tuan-tuan, merantau beberapa tempat. Kebetulan hari itu, masa tu saya bertugas di Kemunting, Taipei, Perak. Jadi kebetulan malam tu memang tak tahu pun. Saya pergi masjid Kemunting. Kebetulan malam tu kuliah disampaikan oleh rasa ramai tuan-tuan kenal. Nama sebenarnya Tuh Paduka Indra Tuan Guru Haji Muhammad Saman bin Muhammad, atau nama glamournya Haji Mat Saman Kati. Kalau orang siapa tahu lah ada tu kalau tengok sebut poster Barisan Ulama Nusantara kan. Tunggu Haji Mat Saman dulu. Malam tu dia bercakap solid bab serban. Saya dengar malam tu tuan-tuan. Kebetulan dia ada bawa pembantu dia ada jual serban di luar. Dia kata buat pergi cari serban. Bukan susah sangat pasal malam banyak semua. Kalau tak tahu sangat nak cari penin tu di luar ada. Bukanlah nak campaign, cuma nak bagi tahu. Saya pun semangat tuan-tuan dengar tu. Saya pergi beli. Bawa balik, pergi jumpa Tuan Guru. Tuan Guru tolong ijazah saya pakai serban. Tak, malam tu tuan-tuan saya pakai sampai lah. Maksudnya tidur buka lah, bukan maksud lah tu pakai. Mana tu ada yang betul-betul itu. Saya pakai. Baik tuan-tuan dan sekalian. Di mana kelebihan serban? Teramat banyak tuan-tuan. Teramat banyak tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut, apa yang sebelum saya nak cerita lagi tentang beberapa dalil tu. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu. Saya nak rangsang semangat tuan-tuan kepada yang belum berserban. Pakailah serban. Satu. Yang kedua tuan-tuan, buangkan perasaan malu, segan, takut apa orang nak kata. Saya dulu tuan-tuan, macam tuan-tuan tak pernah pakai serban. Tiba-tiba berserban. Saya balik rumah pak mentua saya. Jangan tanyalah pak mentua nombor berapa. Ipak kali. Dia kata hang balik kapal nombor berapa? Faham ke tu? Tahun ni boleh pergi ya? Boleh ke tak? Allah Allah. Umrah boleh. Tu nak abang man. Hang balik kapal nombor berapa? Tiba-tiba kita tak berserban. Ni abang yang depan ni. Pernah pakai serban? Pernah pakai? Abang ni pernah pakai tak? Dalam hidup pernah pakai tak? Jujur. Pernah pakai? Ni abang ni pernah pakai. Ni abang ni tak pernah pakai. Cuba abang pakai. Cuba abang pakai. Nanti bini pun, abang, lain macam abang ni. Yang tak pernah, yang pernah tu tak dia on off itu lain. Yang tak pernah pakai, ni yang pakai t-shirt belakang pernah pakai tak? Cuba pakai. Dah kahwin ke belum? Nanti bini kata, bang. Tak percaya cuba, saya cabar. Nak tak percaya. Jadi samalah saya tiba-tiba berubah. Daripada tak pernah pakai tu melekat. Pergi pasar pakai, pergi balik kampung, pergi mana pun pakai. Tu nak abang kan? Tu. Saya nak rangsang tuan-tuan, buangkan segala perasaan itu. Itu hanyalah bisikan syaitan. Sebab tuan-tuan, power serban ni tuan-tuan, antara yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Sebab kita ni manusia ni kita ada nafsu. Nafsu dilayan jangan, dilawan pun jangan. Boleh buang nafsu? Halo. Nafsu boleh buang tak? Tak boleh. Dia kena ada nafsu. Tengok duit ada nafsu, tengok betina, tengok perempuan ada nafsu. Aku tengok perempuan, tengok begitu bukan tengok masyarakat tak ada nafsu, bukan untuk orang tu. Maka nafsu dilayan, jangan dilawan dengan. Maka kata Imam Ghazali, maka nafsu ni dia kena kawal. Nak kawal dia macam mana? Nak kawal dia antaranya selalu hadir majlis ilmu.
Katakanlah ada orang tu dia kaki nombor. Dia kaki tikam nombor ekor, dia bukan selalu, sesekali dia dapat mimpi bagus ke, dia tengok insiden tu, kadang insiden lah dia tengok nombor, dia cantum, contoh gitulah. Tu kita duk abang ni, sebab kita ada pengalaman dulu, orang nak share kat kita. So, dia katalah kaki nombor. Dia kebetulan pergi kuliah malam tu, ustaz cerita, sabit hadis, kulullah min nabata min tuhti pandaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka api neraka lebih layak. Jadi bila hasil yang haram ni bukan takat makan babi, minum arak. Walaupun kita beli bekas, kita beli nasi kedai mamak, tapi duit tu daripada hasil judi sebagai contoh. Itu dikatakan sebagai hasil haram. Maka, sabit hadis kata Nabi, api neraka lebih layak. Dia dengar, astagfirullahaladzim, sebagai contoh. Itu majlis ilmu. Yang kedua, untuk nak kawal nafsu. Untuk nak kawal nafsu dengan kita berkawan dengan orang yang baik-baik. Ini kita berkawan dengan Pak Haji. Kita pergi mana-mana tengok ada bagus di depan kita, kain terbelah terselak. Bila kita tengok Haji dah astagfirullah, kita boleh haram tu. Gitu nak bakman. Tapi ada ustaz kata kalau sekali pandang tak apa. Dia pun sekali pandang. Sekali dua tu sampai kau tunggu dah jalan. Ini pun hantu kaya juga. Baik. Itu untuk nak kawan nak tu berkawan dengan orang baik. Persoalan kalau kita seorang tua nak kawan nak tu macam mana? Kita duduk dekat bus stop. Tunggu Grab ke apa ke contoh. Lah ni Grab tak tunggu dah. Kita tunggu teksi, tunggu bas. Tunggu bas tak datang, teksi tak datang, lain yang datang. Bagus punya. Duduk di bus stop tak ada siapa antara aku dan dia. Agak-agak dengan pakaian macam ni boleh tanya, "Hai cik dik, nak mana tu?" Terus serang dia, boleh ai berkenalan? Kau nak mampus? Faham tak? Walaupun ada keinginan, nafsu kan? Pengin, betul tak? Woi, pengin tak ni? Saya walaupun dah 2-3 ni, ada keinginan lagi ni tuan-tuan nak cukupkan kota ni. Sampai anak-anak, menantu, bini-bini pun nak tanya ni, ayah tak jumpa lagi dengan calon yang terakhir. Weh, itu tabang kan? Covid ni. Tapi nak ada keinginan. Tuan-tuan ya? Sorang-sorang nak kawal dan macam mana? Maka kawallah dengan pakaian. Dengan pakaian kita boleh kawal tuan-tuan. Tuan-tuan pakai yang macam ni nak masuk kedai nombor. Walaupun ada tak ada. Kalau nak pakai pun cabut dulu. Okey baik. Tak ada juga. Naik, cubalah. Okey, cubalah. Baik. Tuan-tuan sekalian. Kemudian antaranya tabik dengan hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunat 2 rakaat dengan memakai serban lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak berserban. Tuan-tuan dan puan. Dia macam inilah saya nak buat contoh mudah. Kami-kami yang berserban ni, sekejap lagi azan, tuan masuk tadi sembahyang sunat apa semua tuan-tuan pun sembahyang sunat, kami sembahyang sunat. Kami sembahyang sunat 2 rakaat. Dapat pahala sekian banyak. Tuan-tuan nak pahala sama macam kami, tuan-tuan kena sembahyang sunat 70 rakaat. Boleh? Halo? Boleh? Boleh belah. Betul tak? Tarawih pun mai malam ni tu imam buat 8. Lepas habis pengurusi beritahu, malam besok kita ada imam jemputan, kita buat 20. Agak-agak je lah. Hei. Woi. 8 tak lebut, betul? Bukan dengan puan-puan, dengan aku pun sebut. Betul tak? Mengaku je lah. Betul? So hari ini tuan-tuan, saya minta maaf cakap tuan-tuan, kita ni hidup dah tak lama. Hidup dah tak lama. Siapa yang dalam ni sekarang ni ahli keluarga dia yang ada usia melebihi 100 tahun angkat tangan. Adik-beradik dia tok nenek tok yang dah. Halo. Tak ada. Tun Mahdi berapa umur tak? 24. Banyak umur untuk tu. Tunggu lebih sampai 100 lebih. Sebab saya dan keluarga saya, tok nek saya meninggal ketika usia 104. Itu yang paling tua. Lepas tu tak ada dalam keluarga saya. Ayah saya mati lagi muda. Umur 40 lebih dah meninggal lah. Baik. Tuan-tuan sekalian. Tak, Mira yang lupa habis tak mana tadi. Tak mana tadi? 2 rakaat. Tuan-tuan bayang tak? Kita ini hidup tak lama. Amalan tak banyak. Nak kelok lagi dah. Tarawih bukan selalu. Betul tak?
tarawih bulan Ramadan. Hang buatlah 20 bukan lama. Tak, 8 qiraah. Itu okey juga 8. Hak lepak kalau langsung tak ada, cakap main sembahyang syok ya. Saya duduk kampung duduk tunggu moral lagi mangkuk ayun. Tu kenapa kita tak nak rebut peluang mudah? So saya nak nasihat tuan-tuan ni semua yang tak berserban. Yang kadang pakai, kadang tidak, kadang pakai, kadang tidak. Saya mengharapkan pada saat ini, mari kita ambil semangat buat perubahan selepas ini. Kalau tuan-tuan tak nak berserban sebilang masa pun, paling kurang pakailah serban ketika solat. Halo? Boleh? Boleh buat perubahan? Jangan malu, jangan segan. Mari kita buat perubahan demi mencari kerajaan Allah. Ni power ni sahabat. Ni serba macam sunnah itu semua tinggal. Allah hai. Oh saya, baik. Akhir daripada saya. Ni sunnah paling power. Tuan-tuan biasa dengar. Tiap-tiap Jumaat tak lagi pun duk baca ni. Surah Al-Ahzab. Yang tuan-tuan nak bisa dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allahu akbar. Allah dan para malaikat sentiasa mengucap selawat dan salam ke atas nabi. Allahu akbar. Contoh nabi dalam maksum kekasih Allah. Kemudian pula Allah sentiasa ucap dan selawat ke atas nabi. Konon. Halo. So saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ni ada peluang tak jadi nabi? Siapa nak mengaku beritahu? Aku nak menunggu. Kita tak ada peluang dah. Confirm tak ada peluang. Tetapi kita ada peluang untuk mendapat macam nabi. Mana dalilnya? Lepas ni siapa nak bukti, lepas ni boleh main ambil gambar dekat saya, ni kitab dia. Main ambil gambar, lah ni zaman terhimpun main screenshot tajuk kitab, screenshot muka surat hadis yang bakal saya baca. Allahu akbar. Mudah-mudahan dengan hadis ni akan merangsang tuan-tuan selepas ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amma ini yaumal jum'ah. Lama tak sama. Yang mana maksudnya? Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat menselawat, yakni memulia dan meminta ampun kepada mereka-mereka di atas yang memakai serban pada hari Jumaat. So tuan-tuan, saya kendurkan sedikit. Kalau tuan-tuan tak nak berserban sembilang masa, berserbanlah ketika waktu solat. Ketika solat. Kalau waktu solat pun tak nak juga, sebab power serban hidup kat situ. Lainlah Nabi kata berserbanlah ketika berjogging. Allah. Tak ada pun. Saya tak jumpa lah, saya tak mana kata tak ada. Tapi takat ni tak jumpa lah, tak ada. Nabi suruh pakai serban ketika solat. Ini lagi power berserban ketika hari Jumaat. Allah dan para malaikat mengucap selawat dan salam kepada mereka-mereka yang pakai serban ni. Yang tuan-tuan tak pakai serban selepas pergi tak? Halo. Ni bukan lagi penting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tadi nak masuk masjid, tuan-tuan mai daripada rumah, tuan-tuan dah ambil dah RM50. Memang dah niat dah nak masuk dalam tabung. Sampai-sampai Allah mana pergi gigi. Tuan-tuan rasa rugi tak? Halo. Oi. Rugi tak? Rugi tu sikit sangat, tak ada apa pun dia. Yang penting kita dah niat dah nak bagi kita dah, tapi dah oleh kalau cicit, pahala dapat dah. Dapat. Alailah kalau tuan-tuan nak niat yang lain, apa dah itu nak agak mai. Rugi, tak rugi tu mana? Ni satu kerugian tuan-tuan, Allah dan para malaikat. Ya Allah. Saya serulah sangat, saya rayu tuan-tuan lepas ni haji tolong pasang CCTV. Ataupun lepas ni tulis dekat apa nama masjid di luar. Masjid ini hanya menerima mereka yang pakai serban sahaja. Ada. Boleh?
Boleh, setuju? Boleh? Jadi motivasi itu bukan yang tak pakai serban, boleh sembahyang kat luar. Dalam ni untuk yang pakai serban, boleh tak? So, macam mana? Bukan susah pun. Bukan pelik. Lain nak suruh pakai apa nama topi Trojan, topi besi. Apa kan? Serban. Weh, serban. Semua dah tahu. Tak ada bersihat. Tak payah persoalan. Tak payah persoal. Tak payah bertikai. Mau tak mau? Dan saya ingatkan untuk semua juga. Akhir daripada saya. Serban bukan pakaian orang haji. Ini kena ingat. Ini pada repot Allah. Budak kiai ini orang kata lah lantak gila orang nak kata. Kita buat baik tuan-tuan, buat baik orang kata, buat jahat tu lagi orang kata. Tuan-tuan nak kata nak macam mana? Perubahan kau, Pak Haji. Tapi bila orang panggil, nak orang panggil perubahan kau, oi penyangak. Aku tengok dulu baiklah ni macam penyangak, oi penyangak. Nak. Tuan-tuan nak orang mana? Bagi penyangak ke panggil Pak Haji? Halo? Apa? Cumanya kalau saya nak ingatkan juga tuan-tuan, saya dah kenal kepada tuan-tuan yang tak pernah pakai serban, tiba-tiba berubah pakai serban, tiba-tiba orang bagi Assalamualaikum Haji. Jawab dulu salam, tapi bagi declare ke dia, minta maaf, panggilan Haji itu saya terima, tapi saya nak beritahu saya bukan Haji lagi. Kenapa beritahu? Saat ini kita pun syuk doa Haji. Dan kata aku ni bulan depan nak pergi umrah ni, aku nak tanya babu salam pintu rumah bapa sudah. Tuan-tuan tak pernah pergi, betul tak? Jadi tuan-tuan kena declare tu. Saya sendiri beberapa kali tuan-tuan, sebelum saya pergi dululah. Dalam pagi tak apa, sebelum saya pergi, saya declare, minta maaf. Panggilan tu saya terima, saya tak marah. Hampa nak perli ke apa, tak kisah. Sebab itu panggilan mulia, tapi aku tak pergi haji lagi ketika itu. Jadi, boleh faham Jadi ada declare. Itulah yang saya mampu kongsi pada tengah hari ini. Ambillah ruang semangat. Kita pun lagi beberapa hari nak sambut Ramadan, tuan-tuan, mari kita buat perubahan. Duk tengok muka ni semua tak lama ni. Semua ni bakal jenazah ke apa. Termasuklah yang bercakap ni semua bakal jenazah tuan-tuan. Marilah kita buat perubahan demi cari keredaan Allah. Bukan susah sangat, betul tak? Halo. Susah tak pakai serban? Tak susah. Seperti mes ni pagi-pagi banyak keluar aja, lilitnya. Sebab serban ni dia istilah dia kena lilit di atas kepala dengan berlapis congkok. Kalau tak lapis songkok tu dia bukan istilah serban. Takut dia panggil turban. Itu sing Bengali gitu nak tak main Dia kata serban. Dalam kitab ni dia kata kain yang dililit atas kepala yang berlapis dengan songkok ataupun kepiah. Itu serban. Ada plan cari dan buat. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat keredaan Allah untuk mencari kebaikan yang lebih terbaik. Itulah yang mampu saya kongsi pada tengah hari ini. InsyaAllah kami kita sambung dengan khutbah dan tajuk yang lain. Semuanya di luar sana tuan-tuan tengok tabung-tabung derma banyak tuan-tuan. Buatlah kebajikan. Kita pun syukur Ramadan tahun ini yang bakal beberapa hari lagi kita boleh semua ambil ruang peluang untuk kita banyakkan ganjaran pahala untuk kita. Termasuk di sana ada tabung-tabung derma, termasuk saya bawa tabung untuk pelajar. Tabung pelajar seperti itu, tabung pelajar Ustaz Omar Jaafar. Tuan-tuan buatlah infak kebaikan untuk diri sendiri. Kepada tuan-tuan yang telah ibu bapa meninggal, masuk buatlah niat untuk ibu bapa. Kerana ingat hadis, bila mati saja seorang anak Adam maka putus segala amalnya kecuali 3. Pertama apa dia? Sedekah jariah. Semua dah tahu sedekah jariah ni tuan-tuan, sebab Nabi letak dalam hadis ni, kalau tuan-tuan kupas hadis ni, Nabi letak sedekah jariah di depan. Sebab apa? Sedekah jariah ni semua orang boleh buat. Satu, tak kira siapa. Yang kedua apa? Selepas sedekah jariah jalan dia apa? Sedekah jariah yang kedua, ilmu yang manfaat. Mungkin tuan-tuan ada ilmu tapi tuan-tuan tak mampu untuk nak disyafa'atkan. Tuan-tuan nak manfaat, okey, tuan-tuan dapat ilmu. Sebagai contoh ini tuan-tuan dapat ilmu serban, tuan-tuan beramal. Tapi mungkin tuan-tuan tak mampu nak sampai pada orang lain tentang pakai serban. Tadi orang kata, alah, dia baru 3 kali tengok pakai serban. Itu pun kena cerkah dengan Ustaz Umar. Contoh. Kan? Ni tuan-tuan tak mampu. Tapi sedekah, tuan-tuan mampu. Main yang ketiga, apa dia yang akan sampai kepada si mati? Doa anak yang soleh. Tuan-tuan, yang berkahwin pun belum tentu ada anak. Tambah yang tak kahwin. Siapa yang tak kahwin lagi? Katakan. Yang tak berkahwin ataupun yang tak berkahwin lagi. Kalau yang tak berkahwin, confirm tak ada anak. Tak kahwin pun ada yang tak ada anak, betul tak? Tu ini tuan-tuan tak ada orang. Tapi yang kita mampu, sedekah buat. Sebanyak mungkin tuan-tuan.
Dan saya masa saya mengaji dulu pesan guru saya. Pesan guru saya dia kata setiap bulan dia kata agih duit. Kalau dulu main sekupang 2 kupang. Selit ke tepi kat telinga nak masuk masjid masuk lah. Jadi tuan-tuan pun selit lah. Lari telah itu. Sebab tu saya suka pakai. Saya suka pakai telefon yang ada kopek ni. Dia sentiasa pergi. Ni. Tuan abang kalau hampa tak aktif sangat tak tahu nak sedekah tuan no. Hampa nak masuk dalam masjid, ni telefon kan. Duit tu hampa letak ada telefon tu. Gitu. Bila masuk masjid nak buka duit, duit jatuh. Duit tu terus masuk tabung. Faham tak? Kalau boleh ingat masuk kocek tak apalah. Ni saja nak kongsi lah. Tuan-tuan nak buat tak mau buat pun tak apa nah. Jadi itulah saya mau yang saya mampu kongsi. Terima kasih. Apa yang penting saya nak tuan-tuan selepas ini jemput saya lagi sekali tazkirah. Saya nak dengar. Pada khabar pulang. Pada khabar pulang. Pada khabar pulang. Boleh? Kalau boleh. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.